Aku memarkir kereta di tempat letak kereta pasaraya pada pukul 4.47 petang hari Sabtu. Setiap ototku menjerit kesakitan selepas 7 jam memikul perabot naik 3 tingkat tangga. Kawan baik aku, Amir, akhirnya keluar dari rumah sewa yang teruk dan aku sukarela membantu dia pindah. Mulia? Bodoh, lebih tepat. Belakang aku pasti akan ingat pengorbanan ini selama beberapa hari. Apa yang aku mahukan cuma mandi air panas, bir sejuk dan mungkin sejam terlena di sofa sebelum fikir nak makan apa untuk malam nanti. Lampu di rumah baru Amir sudah menyala bila aku sampai ke tingkat kami. Dari balik pintu aku dengar suara perempuan ketawa, suara perempuan, malam perempuan. Aku terlupa. Atau mungkin aku tak dimaklumkan. Sebab Amir selalu tukar rancangan tanpa beritahu aku. Malam ini ada girls' night, bukan hujung minggu depan. Aku buka kunci pintu perlahan, bukan nak menyelinap sangat, cuma terlalu penat nak buat hal-hal rasmi. Tiba-tiba suara dia memotong perbualan. Jujurnya, kau tak cukup lelaki untuk handle aku. Gelak tawa bertalu-talu dari kawan-kawannya. Aku terpaku di pintu masuk. Habuk dari sofa lama Amir melekat di baju aku. Kunci masih tergantung di tangan. Teman wanitaku selama 4 tahun, Siti, duduk di sofa kami, gelas wain di tangan, tengah menghiburkan kawan-kawannya dengan kebenaran tentang aku. Fakta perempuan. Salah seorang mereka kata, kau perlukan orang setaraf dengan kau. Betul tuh, Siti sambung. Aku dah penat berkompromi. Jantung aku berdegup kencang, tapi kepala aku tiba-tiba jadi kosong. Kau tahu masa bila segala-galanya jadi jelas, semua rahsia yang kau cuba sembunyi selama ni terbongkar? Itulah masa aku. Aku melangkah ke ruang tamu. 4 mereka berpaling, gelak tawa senyap sekelip mata. Hai, aku ucap, suara aku tenang. Perbualan yang menarik. Wajah Siti jadi putih. Oh, kau balik awal. Kami baru je. Kau betul, aku potong. Aku memang tak cukup lelaki untuk handle kau. Sunyi-sunyi. Salah seorang kawan dia letak gelas wain. Sebab tu aku kata, aku serahkan kau pada cabaran orang lain. Siti terkejut. Kau dengar betul. Kalau kau nak orang yang boleh handle kau, cari saja. Aku dah stop audition. Aku keluarkan telefon, buka aplikasi nota. Mula taip. Apa kau buat? Dokumentasi perbualan ni. Tarikh, masa, saksi. Untuk masa kita nak pecah sewa nanti. Aku pandang 3 kawan dia. Tiada seorang pun berani pandang mata aku. Kau semua dengar dia cakap, aku tak cukup lelaki. Untuk jelas, aku bukan yang tamatkan hubungan ni. Aku ke bilik tidur. Siti ikut dari belakang. Kasut tumit tinggi dia ketuk lantai kayu dengan cemas. Kau nak ke mana? Packing. Kau serius ni? Aku berhenti, pandang dia balik. Kau baru je cakap depan kawan-kawan kau, hubungan kita ni lawak saja. Kenapa aku tak serius? Itu bukan apa yang aku cakap. Itu apa yang kau cakap. Aku terus ke bilik, ambil beg duffel dari almari. Baju, pakaian dalam, stokin, barangan mandi, pengecas telefon. Ini gila, dia kata berdiri di pintu. Kau nak buang 4 tahun sebab satu komen? Aku tutup zip bag dan pandang dia. Kau ingat ni pasal satu komen? Kau baru je setengah jam ni kutuk aku depan kawan-kawan. Gelak-gelak cakap, aku tak cukup bagus untuk kau. Aku angkat beg. Dan jujur, mungkin betul aku tak cukup bagus untuk orang yang bercakap macam tu tentang aku. Jadi kita sama-sama upgrade lah. Aku lalu dia, turun tangga. Kawan-kawannya dah keluar. Gelas wain tertinggal atas meja kopi. Aku ambil kunci dari cangkuk pintu. Kau nak pergi mana? Penting ke? Sudah tentu penting. Ini rumah kau. Aku pandang dia. Bukan. Ini rumah yang teman wanitaku fikir aku tak setaraf dengan dia. Bukan benda yang sama. Lalu aku pergi. Aku duduk dalam trek sekejap sebelum hidupkan enjin. Tangan pegang stereng, tarik nafas dalam-dalam. Adrenalin mula surut. Dada rasa sesak. Tapi bawah semua tu ada sesuatu lain. Sesuatu yang lama aku tak rasa. Kelegaan. Aku pandu ke Hotel Seri Melati di Taman Melawati. 1.80 semalam. Mahal, tapi aku perlukan tempat rasa selamat. Bilik kecil tapi bersih, dekorasi ala hotel butik mahal. Aku letak beg di lantai, duduk di tepi katil, telefon bergetar, sekali, 2 kali, bertubi-tubi. Semua dari dia, 14 panggilan, 28 message. Aku scroll message, marah. Kau macam budak-budak, manipulasi. Aku tak maksud macam tu. Rasa bersalah.
Lepas semua aku buat untuk engkau, aku type balasan satu je. Aku serius dengan apa yang aku cakap. Kita dah habis. Kalau nak bincang hal praktikal, boleh buat dengan peguam atau orang dewasa. Pilihan kau. Lalu aku blok nombor dia sementara. Aku perlukan sunyi, ruang untuk fikir. Aku baring, pandang siling bilik hotel. Cuba faham apa yang baru berlaku. Hubungan 4 tahun aku tamat dalam 20 minit. Aku tertanya-tanya, aku terlebih reaksi ke? Tiba-tiba suara dia dalam kepala. Kau tak cukup lelaki untuk handle aku. Gelak ketawa tu. Tak, aku tak terlebih reaksi. Pagi esoknya, jam baru pukul 7 aku dah terjaga sebab telefon berdering. Nombor tak dikenali. Aku hampir tak angkat. Colin, ini Aisyah. Tolong jangan tutup panggilan ni. Aisyah. Rambutnya coklat gelap, tinggi, selalu senyum manis. Dia salah seorang kawan Siti yang aku kenal malam tadi. Aku tanya, kenapa kau call? Pasal apa yang berlaku semalam, ia tak kena. Ada benda kau kena tahu. Dia berhenti sekejap, macam nak kumpul tenaga. Kita jumpa, minum kopi je 30 minit, janji. Aku rasa ada sesuatu dalam suaranya yang buat aku setuju. Kami berjumpa di Kopitiam Rakyat di tengah bandar Kuala Lumpur. Dia dah tunggu, duduk di meja luar, penuh dengan gelora gugup. Terima kasih sebab datang, katanya selepas aku duduk. Cakap cepat je ya. Dia tarik nafas panjang. Apa yang dia kata semalam tu bukan cakap kosong. Siti dah rancang sesuatu. Perut aku terasa macam jatuh ke dalam. Apa yang dia rancang? Aku tak pasti sangat, tapi dah beberapa bulan dia bina cerita kononnya kau ni jenis yang controlling, cemburu, halang dia. Aisyah pandang aku dengan serius. Tak betul semua tu, kan? Aku angguk perlahan. Tak. Dia keluarkan telefon. Siti juga aktif dalam aplikasi dating. Bumble, Hinge. Dia cakap dia sekadar tengok-tengok, tapi itu alasan je. Dah berapa lama? Sejak Januari, mungkin lebih lama. Dia scroll telefon. Lagi satu, dia ada flirty dengan lelaki kat tempat kerja. Nama dia Rizal. Selalu lunch sama-sama. Mesej tak putus-putus. Dada aku tiba-tiba rasa sejuk beku. Kenapa engkau bagi tahu aku semua ni? Sebab aku ada kat tempat tu malam tadi. Aku nampak apa yang dia buat. Hina kau depan kami semua, gelak-gelak. Aku rasa teruk sangat. Suaranya serak-serak. Tak patut macam tu. Sebab kau selalu baik dengan aku, dengan kami semua. Kau tak patut kena macam tu. Dia tahu kau call aku ke? Memang tak. Dah dia kalau tahu, boleh gila. Aisyah tengok telefon lagi. Nak aku hantar screenshot group chat kitorang? Ada benda dia cakap pasal kau. Aku tak nak pecah persahabatan. Tapi aku rasa kau kena tahu. Dia main permainan. Main permainan apa? Mainan yang buat kau jadi orang jahat. Buat kau keluar dulu, lepas tu dia boleh cakap kau yang tinggalkan dia. Aisyah pandang aku dalam-dalam. Awal-awal kau kena langkah depan. Dokumenkan semua. Lindungi diri kau. Dia hantar screenshot. Aku duduk baca mesej-mesej tu. Balik 6 bulan. Siti mengadu pasal aku. Kawan-kawan dia balas. Kau terlalu baik untuk Colin pun. Hidup ni singkat. Cuba cari pilihan lain. Dan yang paling teruk, aku nak bertahan sampai dapat yang lebih baik. Tak payah sorang-sorang. Aku rasa nak muntah. Aku rekod perbualan ni, ya? Aisyah cakap. Aku akan hantar fail ni. Pakai apa cara pun kau nak. Lindungi diri. Kenapa kau sanggup risikokan persahabatan sebab aku? Sebab ni bukan pasal kau. Pasal betul salah. Jujur, selepas semalam aku rasa aku tak boleh jadi kawan dengan orang yang perlakukan orang macam tu. Selepas kami habis minum kopi, aku duduk dalam track, buka telefon, mula tulis rekod. Masa, tarikh, apa yang dikata, simpan semua screenshot Aisyah hantar dalam 3 tempat berlainan. Lepas tu aku call Amir. Hai bro, apa cerita? Aku perlukan tolong besar. Sebut je. Boleh aku duduk kat rumah kau sementara? Hubungan aku baru je hancur. Bilik tamu memang kau punya. Lama mana kau nak? Entah, beberapa minggu mungkin. Sementara aku susun hidup. Ambil masa kau bro. Aku pandu ke rumah Amir di Taman Melawati. Dia bantu angkat beg, tak tanya banyak, bagi aku sebotol bir dan cakap, kalau nak cakap aku ada. Malam tu, aku baring kat bilik tamu Amir, pandang siling. Bilik kosong, cuma ada katil, almari, lampu kecil. Sunyi, damai, tiada tegang. Aku ambil telefon, tengok gambar lama. Aku dan Siti di Taman Tasik Titiwangsa 2 tahun lepas. Senyum, gembira. Atau kan aku ingat kami gembira. Bila semuanya berubah, bila aku jadi tak cukup, telefon bergetar, mesej dari emak, dengar kabar dari Siti.
Dia tanya, kau dah pergi, kenapa? Sudah tentu Siti dah hubungi emak aku. Cuba kawal cerita. Aku balas ringkas. Kami dah putus. Esok saya call, saya cerita. Emak reply cepat. Okey ke? Jaga diri. Aku balas, sayang emak. Letak telefon, tutup mata, buat pelan dalam kepala. Aku kena lindungi diri dari segi undang-undang. Rekod semua sumbangan kewangan. Pisahkan hidup aku dari Siti dengan bersih. Tiada drama, tiada dendam. Cuma habis. Tiba-tiba, telefon berdering lagi. Kali ni abang aku Rizal. Emak call aku, dia kata engkau dan Siti dah putus. Berita cepat sampai. Siti nangis dalam telefon kata kau tinggal dia sebab benda kecil. Rizal berhenti sekejap. Betul ke? Tinggalkan? Betul. Sebab benda kecil? Tidak. Nak cerita? Aku ceritakan segalanya. Perbualan yang aku dengar. Apa yang dia cakap. Screenshot Aisyah. Rizal diam lama. Syafiqah, aku tak suka dia dari mula lagi. Kenapa engkau tak cakap sebelum ni? Bukan tempat aku, tapi dia selalu buat komen macam dia lebih bagus dari semua orang, termasuk engkau. Dia menghela nafas. Aku lega engkau pergi. Kau layak dapat yang anggap kau macam bulan. Terima kasih Rizal. Kau perlukan apa-apa? Duit? Tempat tinggal? Aku okey. Duduk dengan Amir dulu. Okey, tapi call kalau kau perlukan backup. Serius. Lepas kami tutup telefon, aku rasa lega. Keluarga ada di belakang. Itu penting. Aku buka semula nombor Siti. 47 mesej baru, voicemail, semua bercampur baur. Marah, sedih, rayuan. Yang paling baru cuma kata, tolong. Aku balas, dapatkan peguam atau setuju mediasi. Semua komunikasi melalui mereka. Balas dia datang dalam beberapa saat. Kau serius ke ni? Aku tak jawab. Hari Selasa petang, aku hantar mesej pada Siti. Aku datang ambil barang pukul 6. Cepat je. Dia dah tunggu masa aku sampai. Nampak teruk, mata merah, rambut ikat kemas, pakai baju sukan longgar. Kita boleh cakap tak? Dia pinta. Aku mula kutip barang-barang aku. Buku di rak, pinggan mangkuk yang aku beli, gambar keluarga aku. Kau buat semua ni sebab satu komen je ke? Aku berhenti, pandang dia. Bukan satu komen. Ini 6 bulan kau cakap depan kawan-kawan kau aku tak cukup. Padahal aku bayar sewa lebih, aku sokong kau, aku jadi pasangan yang betul. Ini cuma luahan hati? Tidak. Aku keluarkan telefon, tunjuk satu screenshot dari Aisyah. Wajah dia jadi pucat. Aisyah yang bagi kau ni? Nampak tak? Kau tak risau sakitkan aku, kau risau kena kantoi. Aku teruskan kemas barang, dia cuba air mata. Minta maaf, janji nak buat apa saja. Tapi Siti, aku tak nak kau buat apa-apa. Aku nak pasangan yang tak perlu yakinkan diri aku berbaloi. Aku tak pernah cakap macam tu depan semua orang kecuali kau. Itu lagi teruk. Aku letak 3 kotak dalam trek. Dia berdiri di pintu, tengok aku. Jadi, inilah. Selama ni kau tolak aku jauh. Aku cuma dengar sekarang. Aku pandu balik ke rumah Amir. Rasa ringan walaupun semuanya hancur. Malam tu, telefon aku berdering. Mesej dari Nora, kawan lain malam tu. Hai, aku tahu ni pelik. Tapi nak minta maaf sebab gelak. Tak patut. Aku tak balas, tapi perasan satu perkara. Kawan-kawan Siti mula menjauh dari dia. Cerita yang dia cipta mula runtuh. Pagi Rabu, aku jumpa peguam yang aku cari. Puan Noraini, di pejabatnya di Jalan Tun Razak. Pejabat di tingkat 3, karpet lusuh tapi profesional. Aku bawa semua dokumen. Sewa rumah, penyata bank, resit. Dia semak sambil aku tunggu. Kau ada kes yang jelas untuk pembahagian adil. Kau bayar lebih banyak. Kau ada bukti dia mengaku kau keluar sebab dia. Cukup ke ni? Lebih dari cukup. Ini patut selesai mudah. Dia ketuk pen atas nota. Aku akan hubungi dia, cadang mediasi. Kalau dia tolak, ada pilihan lain. Tapi aku rasa dia akan setuju bila sedar lawan tak boleh menang. Apa pilihan lain? Mahkamah tuntutan kecil untuk pampasan. Kau ada rekod bayar 70% kos bersama. Tak adil kalau dua-dua nama sewa. Dia selak penyata bank aku. Dokumentasi kau memang bagus. Ramai tak simpan benda macam ni. Aku senyum. Tabiat lama, tabiat baik. Dia pandang aku. Boleh tanya hal peribadi? Boleh. Kenapa kau buat semua ni dengan adil? Kau boleh tuntut lebih. Mungkin dapat. Aku fikir. Sebab aku tak nak hukum dia. Aku cuma nak habis. Putus dengan bersih. Teruskan hidup. Puan Noraini senyum tipis. Segar dengar. Ramai orang dalam situasi kau nak balas dendam. Dendam tak selesaikan apa-apa. Cuma buat semua lebih huru-hara. Betul.
Dia tutup fail. Bagi aku seminggu. Nah, aku akan hubungi dia. Bagi terma, tengok dia masuk akal ke tak. Aku keluar pejabat dengan perasaan betul buat keputusan. Ini nak habis dengan bersih, profesional, tanpa drama. Tapi masa mula-mula, Siti tolak. Kata boleh selesai sendiri. Puan Noraini suruh aku jangan balas terus. Serahkan komunikasi pada dia. Seminggu kemudian Siti setuju mediasi. Kami jumpa di pejabat Puan Noraini. Bilik berasingan. Dia bergerak antara bilik kami. Terma aku mudah. Bayar separuh sewa untuk 8 minggu. Aku simpan barang yang aku beli. Bagi deposit keselamatan sama-sama. Bersih, selesai. Siti nak aku bayar penuh sewa. Kata stres emosi. Nak pampasan. Puan Noraini datang ke bilikku. Dia tak ada hak undang-undang untuk tuntut tu. Aku beritahu dia. Akhirnya, Siti setuju terma asal aku. Kami tanda tangan perjanjian dalam bilik berasingan. Hari tu, aku tak pernah lihat muka dia. Malam selepas mediasi, aku duduk termenung di bilik tamu Amir, telefon di tangan. Ada suara dalam kepala yang buat aku rasa serba salah. Aku terfikir, adakah aku terlalu cepat buat keputusan? Adakah aku sepatutnya beri Siti peluang lagi? Aku keluar ke ruang tamu. Amir tengah tengok perlawanan bola di TV. Kau okey? Dia tanya sambil berhenti tengok. Entahlah, aku rasa tak pasti. Aku duduk di sofa, tarik nafas panjang. Kalau dia minta maaf, agak-agak. Ada, tapi macam setengah-setengah. Dia kata aku drama sangat. Jadi bukan betul-betul minta maaf? Tak juga. Dia kata aku salah faham. Tapi kau dengar apa dia cakap malam tu kan? Aku angguk. Amir tunduk, pandang aku serius. Dengar sini aku faham. 4 tahun tu lama. Selesa. Tapi selesa bukan bermakna bagus. Kenal tu tak sama dengan sihat. Dia ketuk lutut. Kenapa kau tanya? Sebab kau tengah pertikai diri kau sendiri. Pertikai sama ada kau layak dapat layanan hormat. Kau tak terlebih reaksi. Kau baru bertindak betul. Aku tahu dia betul. Ragu-ragu aku bukan sebab salah keputusan. Tapi sebab takut. Takut mula hidup baru. Takut sunyi, tapi sunyi lebih baik daripada bersama orang yang buat aku rasa kecil. Terima kasih, Amir. Anytime. Sekarang jangan fikir banyak sangat. Tolong aku pilih nak makan apa malam ni. Dalam 2 minggu berikut, aku dengar cerita dari kawan-kawan sama. Aisyah dah berhenti lepak dengan Siti. Nora pun menjauh. Rupa-rupanya Siti pergi dating dengan Rizal dari pejabat. Tapi dia kena ghost selepas makan malam. Seorang kawan beritahu aku, dia cakap kau cepat give up, tak fight untuk dia. Aku jawab, aku tak fight orang yang umumkan depan kawan dia aku tak cukup baik. Itu bukan give up, itu ada standard. Suatu petang, aku dan Amir duduk di balkoni rumah dia, minum bir. Matahari terbenam mewarnai langit, taman melawati dengan warna jingga dan merah jambu. Boleh tanya sesuatu? Amir cakap. Cakap je. Kau rindu dia tak? Aku fikir lama. Aku rindu bayangannya, bayangan yang aku sangka dia, tapi bukan dia yang sebenar. Yang gelak depan kawan-kawan kata aku tak cukup lelaki, aku menggeleng. Tak, aku tak rindu orang tu. Jawapan yang bagus, Amir teguk bir. Kau tahu tak apa aku perasan? Kau nampak ringan, macam dah letak beban berat. Dia betul, aku tak sedar sampai dia cakap. Rasa cemas yang aku bawa selama ni hilang. Rasa nak buktikan sesuatu, jadi lebih dari apa aku mampu, hilang begitu saja. Ya, aku kata, mungkin betul aku dah ringan. Kau akan duduk kat KL? Tentu saja. Cuma nak pastikan, ramai lelaki lepas break macam ni lari jauh. Cari tempat baru, mula baru. Tak, KL rumah aku. Aku tak bagi dia halau aku dari hidup aku sendiri. Aku pandang dia. Lagipun, kau sini. Aku perlukan orang angkat barang masuk rumah baru aku. Amir gelak. Selalu je dengan barang. Aku mula cari rumah sewa. Jumpa satu bilik di Ceras. Kecil, mampu bayar, milik aku seorang. Amir tolong angkat barang hari Sabtu. Kami susun perabot yang aku beli. Malam tu aku duduk di atas tilam angin, makan pizza dari Domino's, tengok ruang kosong rumah baru aku. Ini rumah aku. Tiada siapa kata aku tak cukup baik. Esoknya aku bangun awal. Buat kopi di dapur baru, duduk di balkoni kecil, pandang matahari terbit, udara sejuk, senyap, damai. Aku teringat pagi-pagi sebelum ni aku bangun di rumah lama, rasa tertekan nak jadi lebih baik, buat lebih, buktikan lebih, penatnya. Di rumah kosong ni, aku tak perlu buktikan apa-apa. Perasaan lega tu hampir buat aku terhuyung hayang. Telefon bergetar, mesej dari Rina. Selamat pagi, harap malam pertama di rumah baru best. Aku senyum, balas. Sangat best.
3 minggu selepas aku pindah ke rumah baru di Ceras, aku singgah di Pasaraya Giant untuk beli barang dapur. Aku tengah pilih sayur bila tiba-tiba nampak Siti bersama seorang lelaki baru. Lelaki itu bergaya, pakai baju berjenama, bercakap kuat di telefon. Mata kami bertembung buat aku terpaku, dia nampak panik. Aku cepat-cepat angkat barang dan pergi ke kaunter bayaran. Tapi sebelum sempat aku keluar, dia halang aku. "Colin," dia panggil. Hai," aku jawab. Rasa canggung. Sunyi sekejap, lelaki itu datang dekat, jelas nak tunjuk kawasan dia. "Ini Faiz," dia perkenalkan. Aku angguk. "Salam," aku kata. "Kau ex dia kan?" Faiz cakap sambil tersenyum sinis. Aku senyum nipis. "Dah banyak dengar cerita pasal kau." Siti nampak tak selesa. "Kita boleh jumpa, borak-borak." Dia cuba. "Aku rasa tak perlu," aku jawab. "Jaga diri, Siti." Aku berlalu pergi. Dari jauh aku dengar Faiz kata, "Itulah lelaki yang kau kata tak cukup ambisius." "So aku tengok dia okey je," Siti jawab. "Semuanya complicated." Aku senyum dalam hati. Esoknya, aku jumpa Kevin, kawan bersama, di kafe kecil di Jalan Ampang. "Hai bro," dia cakap sambil duduk. "Aku okey sebenarnya, syukur sangat." Kevin ragu-ragu. Aku tak nak jadi pengumpat, tapi engkau kena tahu, Siti sekarang susah sikit." "Macam mana?" "Dah hilang kawan-kawan dia. Aisyah bagi tahu semua apa yang sebenar. Nora sokong. Sekarang Siti hampir sendirian. Dia kacau kopi. Dia cuba dating dengan beberapa orang, tak ada yang berjaya. Faiz yang kau jumpa tu pun bertahan 2 minggu je. Kenapa kau bagi tahu aku ni?" "Sebab aku nak kau tahu kau buat keputusan betul. Apa yang dia lalui sekarang, semua sebab pilihan dia sendiri." Kevin pandang aku serius. "Kau keluar dengan harga diri. Itu penting." "Terima kasih, Kevin." Lepas dia pergi, aku duduk termenung. Aku tak rasa puas hati dengar Siti susah. Cuma rasa lega. Aku buat keputusan yang betul. Sabtu berikutnya, aku ke Taman Tasik Titiwangsa untuk sambutan Hari Jadi Kawan. Di situ aku jumpa Rina. Rina, rambut kerinting coklat, juru gambar, senyum manis. Kami borak pasal travel, tempat best di KL, buku, macam biasa. Tiada drama. Waktu kumpulan nak balik, Rina cakap, "Aku buat jalan-jalan ambil gambar mural di Ceras minggu depan. Nak ikut?" Suka ada teman. Aku ragu-ragu sebab hati masih luka. Tapi rasa macam ada yang betul. "Ya, aku nak." Kami tukar nombor telefon. Hari Ahad, kami berjalan ambil gambar mural di sekitar Ceras. Rina bawa kamera kedua, ajar aku asas fotografi. Kami gelak, bercakap pasal apa saja. Dia cerita pasal putus cinta baru-baru ni juga. Kadang-kadang orang berubah, atau sedar tak berkembang langsung, atau satu orang berkembang, satu lagi kritik je. Aku kata, aku pernah lalui. Kami tak bercium, cuma peluk sebelum berpisah. Tapi aku balik rumah, rasa sesuatu yang dah lama hilang. Harapan. Seminggu lepas tu, Rina hantar mesej. "Ada kedai taco baru kat Jalan Alor. Nak cuba?" Kami jumpa hari Rabu petang. Kedai kecil, bising, penuh dengan orang. Kami duduk di meja sudut. Rina cakap selepas kami order, "Aku ada satu peraturan. Temu janji kedua, kita cakap pasal semua beban. Lepas tu baru lega." Aku tarik nafas. Ex aku cakap depan kawan-kawan aku tak cukup lelaki untuk dia. Aku dengar. Aku tinggalkan malam tu. Lepas tu aku tahu dia dah rancang nak pergi. Tunggu orang lain datang. Rina angguk perlahan. "Memang kejam. Maaf." Giliran aku pula. Ex aku curang. Aku tahu dari Instagram. Dia post gambar dengan lelaki tu. Tag dia. Tak sedar aku boleh nampak. Rina buat muka pelik. Aku kata, aku confront dia. Dia kata aku sibuk sangat dengan kerja, tak bagi perhatian cukup. Jadi salah aku. Itu susah. Ya, tapi aku bersyukur sebab jadi macam tu. Aku tak nak pasangan yang perlukan validation banyak sangat dari aku. Aku nak pasangan, bukan ketagihan. Betul tu. Kami borak 2 jam. Mudah, jujur, tanpa drama. Waktu nak berpisah, dia cium pipi aku. Lembut, cepat, penuh janji. "Aku suka engkau, Colin," dia kata. "Aku pun suka engkau," aku jawab. Beberapa minggu selepas itu, aku dan Rina terus berjumpa. Tiada terburu-buru, cuma 2 orang yang perlahan-lahan mengenali hati budi masing-masing. Suatu Sabtu, dia datang ke rumah aku dengan secawan kopi dan sebungkus roti bagel. "Rumah baru kau nampak kemas," dia puji sambil memandang ruang tamu yang masih kosong dengan beberapa perabot ringkas yang aku beli. "Terima kasih. Rasa macam ini baru betul-betul rumah aku."
Aku balas sambil tersenyum. Rina duduk di sofa, pandang sekeliling, dan ketawa kecil. Rasa macam kau ni jenis yang memang tahu apa yang kau nak. Aku angguk sambil mengangkat cawan kopi. Mungkin, tapi aku suka bila ada orang boleh jujur dan tak takut bagi pendapat. Dia senyum manis. Aku ni memang jenis straightforward. Kalau tak suka, aku cakap. Kalau suka, aku tunjuk. Aku rasa ada kehangatan yang lain dalam senyumannya. Dia pakai baju blouse putih yang sedikit terbuka di bahu, seluar jeans ketat, dan kasut tumit rendah yang buat dia nampak anggun tapi santai sekali. Malam selepas itu, aku duduk seorang diri di rumah. Rina ada kerja lewat malam. Aku pesan makanan Thai, makan di sofa sambil tengok sekeliling rumah yang kini penuh dengan barangan aku sendiri. Buku, gambar, perabot kecil yang aku pilih. Aku teringat Siti. Tiba-tiba aku tertanya, dia bahagia ke? Adakah dia sedar kenapa dia buat semua itu kepada aku? Aku harap dia sedar. Bukan untuk aku, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk sesiapa yang akan datang selepas aku. Telefon aku bergetar. Mesej dari nombor tak dikenali. Hai Colin, ini Nora. Aku cuma nak tahu kau okey atau tidak. Nora, salah seorang kawan dari malam yang penuh drama itu. Aku jawab ringkas. Aku okey, terima kasih. Dia balas. Siti dah aku beritahu yang dia salah. Kami dah putuskan kami bukan kawan lagi. Aku letak telefon dan teruskan makan. Hari Jumaat esoknya, aku dan Rina ada rancangan nak pergi tengok konsert di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Hidup terasa macam bergerak ke hadapan. Mudah, tiada drama dan penuh harapan. 6 minggu selepas semuanya bermula, aku berada di Cosmic Coffee and Beer Garden bersama beberapa kawan. Tiba-tiba, Siti masuk bersama lelaki lain. Bukan Faiz kali ini. Kami bertentang mata. Dia berjalan ke arah aku. Kita boleh cakap kat luar? Dia pinta. Aku beritahu kawan-kawan aku dan ikut dia ke tempat letak kereta. Siti, aku buat silap? Dia mula dengan air mata berjurai. Aku pandang dia. Aku dah fikir banyak pasal kita. Aku potong. Berhenti sikit. Jangan terus cakap. Dia tarik nafas. Colin, kau betul. Kau bukan cukup lelaki untuk aku. Aku senyum dingin. Aku memang tak cukup lelaki untuk bazirkan masa dengan orang yang tak hormat aku. Dia kata, itu tak adil. Aku balas, tak adil? Kau habiskan 6 bulan cakap depan kawan kau, aku tak cukup bagus walaupun aku bayar sewa lebih. Tu tak adil. Dia pandang ke bawah. Aku tak jumpa sesiapa yang lebih baik. Aku ketawa kecil. Itu bukan masalah aku lagi. Aku pandang dia dengan tenang. Aku harap kau faham kenapa kau buat semua ni. Aku lega aku tak perlu jadi saksi bila kau cuba cari jawapan. Aku berjalan masuk ke kafe. Dia tak ikut. 2 hari kemudian emak aku call. Hai sayang, ada masa? Aku jawab, ada mak. Maaf sebab tak percaya masa Siti call pertama kali. Aku patut dengar cerita kau. Emak menghela nafas. Dia buat macam kau tinggalkan dia macam tu je. Aku dah tahu cerita sebenar dari abang. Dia perlukan seseorang untuk bercakap. Kau baik orangnya. Syukur kau keluar dari hubungan tu. Kau nampak lebih bahagia, ringan. Aku senyum. Aku ada orang baru mak, namanya Rina jurugambar. Kami borak panjang. Tentang Rina, rumah baru dan hidup. Aku rasa tenang, normal. Malam tu aku sedar satu perkara penting. Semua orang yang penting dalam hidup aku ada di belakang aku. Itu sudah cukup. Beberapa bulan selepas hari itu, aku dan Rina semakin rapat. Suatu petang yang cerah, dia datang ke rumah dengan senyuman manis, membawa sebunga-bunga matahari segar. Rambut coklat keritingnya terurai, pakaian blaus biru muda yang lembut menyentuh bahunya, dan seluar kulotes putih yang membuatkan dia nampak anggun tapi santai. Kasut tumit rendah berwarna nude melengkapi penampilannya, memberi sentuhan feminin tanpa berlebihan. Ini untuk kau, katanya sambil menyerahkan bunga itu. Aku tersenyum. Terima kasih Rina, cantik sangat. Dia duduk di kerusi di sebelah meja makan, mengangkat cawan kopi. Aku rasa kita dah lama tak buat sesuatu yang best bersama, macam keluar berjalan-jalan atau tengok museum. Aku angguk. Betul tu. Kadang-kadang kerja buat aku lupa nak nikmati hidup. Rina ketawa kecil. Kau ni serius sangat. Aku suka kau serius, tapi jangan lupa nak layan diri sendiri. Aku pandang dia dari atas ke bawah. Dia memang cantik, tapi ada aura yang buat aku rasa tenang dan dihargai. Dia pakai rantai emas nipis yang berkilau halus di lehernya dan gelang manik kecil di pergelangan tangan. Semuanya nampak ringkas tapi memukau. Kau ni macam nak buat aku cair je, aku gurau.
Dia senyum malu. Jangan main-main. Aku serius. Malam itu, selepas dia balik, aku duduk di balkoni kecil rumah aku, pandang langit bertabur bintang. Angin malam sepoi-sepoi bahasa menyapa kulit, membawa bau bunga melur dari taman jiran. Aku teringat masa lalu, semua luka dan pengkhianatan yang aku lalui bersama Siti. Tapi sekarang, dengan Rina di sisi, rasa sakit itu mulai hilang. Aku rasa kuat, bebas, dan bersedia untuk mula hidup baru. Telefon aku bergetar. Mesej masuk dari nombor tidak dikenali. Hai Colin, ini Aisyah. Ada benda aku nak beritahu, tapi susah nak cakap melalui mesej. Boleh kita jumpa? Aku terdiam sekejap. Ada sesuatu yang tak selesai, sesuatu yang masih belum terungkap. Aku balas, boleh. Bila dan di mana? Dia balas segera, esok petang di Kafe Laman Tasik, Bukit Kiara, jam 4. Aku pandang jam di dinding, esok petang. Tak lama lagi, aku tarik nafas dalam-dalam, cuba bersedia untuk apa sahaja yang bakal aku dengar. Apa rahsia yang Aisyah belum beritahu? Adakah ia akan mengubah segalanya? Aku pegang telefon erat, menanti hari esok dengan perasaan bercampur baur antara takut dan ingin tahu. Esok petang, aku sampai di Kafe Laman Tasik Bukit Kiara tepat jam 4. Tempat itu tenang, dikelilingi pokok-pokok hijau dan bunyi burung berkicau. Aisyah sudah menunggu di meja sudut dengan secawan teh tarik dan muka penuh serius. Dia memakai baju kurung moden warna marun, rambutnya diikat kemas, dan sepasang anting-anting kecil berkilauan menambah seri wajahnya. Terima kasih datang, katanya lembut sambil tersenyum kecil. Aku duduk, menunggu dia mulakan bicara. Aku ada benda penting nak bagi tahu tentang Siti, katanya perlahan. Aku mengangguk, jantung mulai berdegup kencang. Semua yang aku bagi tahu sebelum ni belum semuanya. Ada satu perkara yang Siti cuba sembunyikan dari kau dan semua orang. Aku tanya, apa dia? Dia menarik nafas panjang, pandang sekeliling sebelum menyambung. Siti sebenarnya terlibat dengan satu kumpulan yang menipu orang ramai. Mereka buat bisnes haram, jual barang palsu, dan guna orang-orang macam kau untuk tutup cerita. Aku terkejut, hampir terjatuh dari kerusi. Kau serius? Dia angguk. Aku ada bukti, gambar, mesej. Aku dah simpan semua ni sebagai perlindungan. Dia hulurkan telefon, tunjuk gambar Siti bersama beberapa lelaki yang aku tak kenal, transaksi mencurigakan, dan mesej-mesej rahsia. Kenapa engkau tak beritahu aku sebelum ni? Aku tanya. Sebab aku takut. Aku cuba jauhkan diri. Tapi malam itu aku nampak engkau dihina depan kawan-kawan. Aku tak boleh diam lagi. Aku rasa darah berdenyut di kepala. Semua yang berlaku jadi lebih besar dari apa yang aku sangka. Apa engkau nak aku buat sekarang? Aku bertanya. Jaga diri. Jangan biar dia libatkan kau dalam perkara ni. Aku akan bantu engkau kalau kau perlukan. Aku pandang Aisyah lama. Perasaan takut dan marah bercampur baur. Tiba-tiba telefon aku bergetar. Mesej dari nombor tak dikenali. Jangan percaya Aisyah. Semua dia cakap bohong. Siti tak bersalah. Aku pandang Aisyah yang muka berubah tegang. Aku rasa ini baru permulaan masalah kau, dia bisik. Aku tahu hidup aku akan berubah, tapi aku belum tahu bagaimana. Ketika aku bangun dari kerusi, hati aku penuh dengan persoalan dan ketidakpastian. Apa sebenarnya yang Siti sembunyikan? Siapa sebenarnya dia? Dan adakah aku sudah terperangkap dalam permainan yang lebih besar daripada yang aku sangka? Malam itu aku duduk termenung di ruang tamu rumah. Lampu suram menerangi bilik yang baru aku susun semula. Telefon aku terletak di atas meja kopi, masih menampilkan mesej misteri itu. Hati aku berdebar, fikiran penuh dengan tanda tanya yang belum terjawab. Aku cuba hubungi Aisyah, tapi panggilanku tidak berjawab. Mesej yang aku balas pula dibiarkan tanpa balasan. Ada sesuatu yang tak kena. Keesokan harinya, aku pergi ke pejabat Aisyah di sebuah syarikat pemasaran digital di Damansara. Aku harap dapat bercakap secara bersemuka. Tapi bila sampai, aku diberitahu dia sudah cuti tanpa makluman. Rupa-rupanya, dia menghilang tanpa jejak. Perasaan risau mula menebal. Aku cuba hubungi Amir untuk berkongsi keresahan ini. Amir, aku tak tahu nak buat apa. Aisyah hilang. Dia cakap ada rahsia besar pasal Siti, tapi sekarang dia hilang. Aku takut sesuatu yang buruk sedang berlaku. Amir mendengar dengan serius. Kau kena berhati-hati, Colin. Ada benda besar ni. Jangan buat keputusan terburu-buru. Aku tarik nafas panjang. Semua ini jadi semakin rumit. Petang itu, aku terima satu panggilan daripada nombor tidak dikenali.
Suara wanita yang aku kenal, tetapi sukar untuk aku percaya. Colin, kau kena berhati-hati dengan orang sekeliling. Ada yang tak mau kau tahu kebenaran sebenar. Suara itu berkata dengan nada rendah dan penuh amaran. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, talian terputus. Aku duduk termenung, memikirkan semua yang berlaku. Siti, Aisyah, message misteri, hilangnya Aisyah, dan sekarang amaran itu. Adakah aku benar-benar mengenali Siti? Atau selama ini aku hanya melihat bayangan sahaja? Aku tahu satu perkara pasti, perjalanan ini belum berakhir. Malam itu aku menatap siling bilik, pikiranku dihimpit oleh persoalan yang belum terjawab. Siapakah sebenarnya Siti? Apa rahasia gelap yang disembunyikannya? Dan adakah aku akan mampu menghadapi kebenaran yang bakal terbongkar? Aku tahu satu sahaja, hidup aku akan berubah untuk selama-lamanya. Tapi aku belum tahu arah mana yang harus aku tuju. Beberapa hari selepas panggilan misteri itu, aku duduk di balkoni rumah, angin malam menyapu wajahku yang letih. Rina menghantar mesej, bertanya kabar, tapi aku tak mampu balas dengan sepenuh hati. Semua yang berlaku membelenggu pikiranku. Tiba-tiba, telepon bergetar lagi. Kali ini, mesej dari nombor yang sama, bertulis ringkas. Kau belum tahu semua, Siti ada rahasia yang lebih gelap daripada yang kau sangka. Hati-hati dengan orang di sekelilingmu. Aku cuba hubungi nombor itu, tapi panggilan tak berjawab. Rasa ingin tahu membara, tapi juga takut yang tak terhingga. Keesokan harinya, aku buat keputusan untuk menyiasat sendiri. Aku pergi ke rumah lama Siti di Taman Melawati. Rumah itu kelihatan sunyi, pintu pagar sedikit terbuka. Aku masuk dengan hati-hati. Di dalam aku temui sekeping nota tersembunyi di bawah meja kopi. Tulisannya samar, tapi aku berjaya baca. Jika aku hilang, cari kebenaran di bawah bintang malam. Semua jawaban tersembunyi di sana. Aku termenung, coba faham maksud nota itu. Malam tiba, aku berdiri di atas bukit di Bukit Kiara, memandang ke langit penuh bintang. Hati berdebar-debar, seolah-olah sesuatu bakal terungkap. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Mesej masuk, bersiaplah, perjalananmu baru bermula. Aku tunduk, menyadari bahwa segala yang aku lalui selama ini hanyalah permulaan sebuah rahasia yang lebih besar, sebuah kisah yang belum selesai. Aku pegang erat telepon, bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang bakal datang. Kerana kadang-kadang cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kebenaran yang pahit. Dan aku sudah bersedia untuk cabaran itu.